Kita ramai sedia maklum, proses pemulihan pasca bencana, kalau kita melihat dalam konteks di Malaysia pada ketika ini, banjir begitu sukar, pelbagai perkara perlu dilalui. Bukan sahaja dari segi kehilangan harta benda, tetapi pada masa sama melibatkan nyawa dan juga tahun-tahun yang mendatang. Kita bakal menempuh tahun yang baru, tetapi tahun yang baru itu saya percaya mungkin begitu sukar buat mereka yang sedang serius untuk membangkit semula pemulihan dari segi anak-anak nak bersekolah dan pelbagai lagi perkara-perkara yang perlu ditempuh oleh mereka. Dan pastinya tumpuan kita bukan sahaja di sekitar ataupun pasca banjir di sekitar Lembah Kelang, tetapi juga kita lihat di negeri Pahang. Dan saya difahamkan rakan saya Faris Azman pada ketika ini berada di sekitar Janda Baik dan telah pun menelusuri ke beberapa daerah. Difahamkan ada juga ke Bentong, Karak dan juga mungkin selepas ini akan ke beberapa daerah lain di negeri Pahang. Faris Azman berada melalui Thailand. Kita nak cross dengan Faris Azman tetapi line internet di Janda Baik itu tidak begitu baik. Faris, mungkin boleh kongsikan di mana anda pada ketika ini, bagaimana keadaan sepanjang liputan yang dilakukan di negeri Pahang, Faris? Baik, terima kasih Haris. Berada di kampung ataupun bukan, di Pulau Santap. Nama kawasan ini adalah Pulau Santap sebenarnya, Haris. Ini antara kawasan di Janda Baik yang terjejas teruk. Dan sangat terkejut sebenarnya saya berada di sini kerana kalau kita kurang mendengar mengenai dengan bagaimana keadaan di Janda Baik. Tetapi apa dapat saya gambarkan, mungkin sebab line agak teruk, tetapi visual kami sempat rakam yang akan kami mainkan nanti. Banyak pokok-pokok yang datangnya daripada sungai yang sangat kecil, tetapi akhirnya sungai ini menjadi besar dan menenggelamkan seluruh kawasan kampung ini. Dan boleh katakan ada rumah musnah seperti mana Hulu Langat, sama keadaannya di Janda Baik. Ada juga pokok-pokok sepihan-sepihan balak yang saya kira lebih besar, 3 ke 4 kali ganda daripada ketinggian saya ni. Saya duduk pun lebih besar daripada itu, bertantan. Jadi keadaan di sini agak sukar buat penduduk pada awalnya. Tapi kini masih ada bantuan yang telah pun sampai daripada NGO, sukarelawan. Dan keadaan di kawasan Janda Baik ini kami akan bawakan perkembangan terkini lintas langsung ni, bagaimana penduduk cuba selamatkan, cuba bayangkan pada hari kejadian pada Sabtu malam jam 8, mereka katakan mereka sudah melihat ada beberapa chalet di kawasan Janda Baik ini, fokusnya dan popularnya dengan kawasan-kawasan chalet peranginan. Dan ada juga penginap-penginap di kawasan ini yang terperangkap bersama dengan mangsa banjir ketika kejadian. Dan ada sebuah rumah yang tinggi, rumah lama, rumah kampung. Itulah rumah yang menyelamatkan lebih kurang 60 lebih nyawa penduduk termasuk dengan penginap. Dan mereka menceritakan detik cemas sebentar tadi. Kalau ikutkan kemusnahan di sini sebenarnya, Haris, sangat besar. Kebanyakan seperti mana banjir lah. Kalau kita katakan perabot-perabot memang chalet-chalet juga, perabot-perabot mereka tidak boleh dipakai. Dan ini antara punca pencarian mereka. Jadi bagaimana pula nasib mereka dalam tempoh beberapa bulan, 6 bulan lah kita letak paling dekat pun, tidak mungkin mereka boleh bangkit semula kerana mereka memulakan modal yang besar. Jadi perhatian saya ketika ini di Janda Baik lebih kepada apakah kebangkitan semula penduduk-penduduk dan pengusaha chalet di kawasan ini. Dan sepanjang kami berada di Pahang sebenarnya, saya berada di Bentong untuk 2 hari sebenarnya. Kawasan di Bentong juga ketika ini seperti mana sering kali saya katakan ancaman debu itu semakin tebal. Kerana lumpur-lumpur daripada sungai yang berhampiran telah pun kering kerana cuaca agak panas. Jadi debu ini seakan-akan meliputi di kawasan ini. Kalau malam itu sebenarnya boleh kita nampak lampu lori, lampu kenderaan itu seolah-olah kita berada di Cameron Highland seperti sebelum ni saya katakan. Tetapi ia bukanlah seperti sana, tetapi ia adalah partikel-partikel debu yang menggusarkan penduduk. Kesihatan mereka dah mula batuk sebenarnya. Ada yang demam kerana debu. Pada masa sama juga kerja-kerja untuk pasca banjir ni agak besar dan payah sebenarnya, Haris. Ya, Faris, antara perkara yang kami di Extra One ni kita selalu highlight adalah berkenaan dengan suara rakyat. Pertama adalah dari segi pemulihan. Apakah bentuk
keperluan yang mereka perlukan, yang mereka harapkan pada ketika ini? Adakah dari segi sokongan individu, kalau kita lihat mungkin sukarelawan untuk membantu mereka membersihkan kediaman rumah, ataupun lebih kepada keperluan-keperluan lain seperti kalau kita lihat mungkin dapur gas, tong gas, banyak lagi keperluan-keperluan asas yang lain untuk mereka masak, anak-anak, keperluan anak-anak, ataupun apakah bentuk keperluan yang mereka harapkan pada ketika ini, Faris? Okey, ada beberapa keperluan yang sangat diharapkan oleh penduduk di sekitar kawasan yang saya berada lah, Bentong, di Kara, di Janda Baik. Mereka perlukan seperti mana yang Aris katakan tadi, banyak juga ada sukarelawan yang telah pun bagi dapur masak, bagi tilam dan sebagainya. Tetapi tidaklah mencukupi di satu kawasan. Ada juga kawasan yang masih lagi belum menerima peralatan-peralatan yang asas itu. Jadi kemungkinan diharapkan juga apabila saya bertemu dengan mereka, mereka cuma mengharapkan lebih ramai yang datang. Mereka kalau dah dapat dapur sebenarnya, dia orang tak nak dapur lagi. Jadi mereka mahukan bantuan, sokongan dari segi tenaga pula. Satunya barang-barang yang masih belum diterima, bolehlah disalurkan terus di kawasan-kawasan yang terlibat. Satu lagi adalah tenaga kerja sebenarnya. Ketika ini mereka letih, sangat letih sebenarnya. Apa yang makcik dapat cik, warga-warga emas yang saya temui, ada mereka itu kerja daripada pagi sampailah ke tengah malam untuk mencuci baju, mencuci peralatan-peralatan yang masih boleh diselamatkan. Itu pun ada tekanan-tekanan air yang kurang. Jadi perkara ini menyeluruh. Kalau kita katakan harapan penduduk itu, selain peralatan-peralatan asas, mereka mahukan bantuan tenaga kerana sukarelawan, NGO yang datang, mereka membantu. Jadi mereka penduduk bersyukur, tetapi mereka membantu untuk menyelesaikan dari segi kalau kita kata lumpur di dalam rumah sahaja. Tapi barang-barang yang kalau kita katakan sampah di luar itu, sampah yang tak boleh dipakai kan, barang-barang perabot yang tak boleh pakai, sofa dan sebagainya dah kembang. Itu juga meja-meja semua dah kembang. Itu salah satu ancaman kesihatan juga sebab dah mula bau busuk. Jadi mereka perlukan roll in, roll out yang kita katakan kalau pembinaan tu kan untuk ambil barang-barang dan buang di kawasan-kawasan yang tertentu. Itu satu lagi peralatan asas, satu lagi tenaga anak muda lah. Dekat tadi di SMK Bentong lebih kurang 200 anak muda telah pun datang untuk membantu membersihkan sekolah. Jadi itu contoh yang mereka mahu di kawasan-kawasan taman, di kawasan kampung. Kerana banyak lagi kerja-kerja yang belum selesai pasca banjir ni, Haris. Ya, Faris, berbaki perbincangan kita dalam lebih kurang dalam 3 minit lagi ni, mungkin fokus tumpuan Faris selepas ini. Kerana difahamkan Faris akan menelusuri beberapa daerah dan juga mungkin ada tumpuan-tumpuan daerah tertentu melihat kepada seiring mengangkat suara-suara rakyat pasca untuk pemulihan pasca banjir ini, Faris. Baik, saya di Janda Baik ini, kami akan duduklah sehari suntuk di sini untuk mendengar rintihan rakyat bagaimana luahannya dari sudut bantuan, dari sudut mungkin suara-suara rakyat apa yang mereka mahukan. Sebenarnya antara contoh kalau kita katakan bantuan-bantuan yang diberikan kepada penduduk Janda Baik terutama di Pulau Santap ni sebenarnya, Haris. Selain daripada bantuan-bantuan, selain daripada pokok-pokok yang banyak, ada juga kenderaan yang telah pun hanyut sampai sekarang tak jumpa. Ada juga sungai di sekitar kawasan chalet yang sama levelnya dengan chalet di sebelah sungai ini. Sama level. Jadi bayangkan mereka mahukan kerja-kerja seperti mengorek lebih dalam sungai ini. Sebab ini saya kira kalau 2 jam hujan tak berhenti sudah naik ke chalet mereka. Hampir satu level dengan sungai kawasan chalet ini. Dan kami akan menelusuri di kawasan-kawasan lain. Antara fokusnya sudah tentu suara dan hati rakyat bagaimana apa yang mereka mahukan, bagaimana kebangkitan mereka, apa punca selain hujan, apa lagi menjadi punca kepada banjir. Itu semua kami akan kupaskan realiti terkini daripada keadaan di kawasan-kawasan terjejas. Keesok saya akan ke Karak dan kemudian Temeloh, Mentakap, Kuantan dan sebelum itu ke Pekan. Kerana Pekan difahamkan air mulai surut, tetapi di kawasan sana turut terjejas ceruk dan ketika ini waspada kan. Sebab mungkin ada third wave dan sebagainya, ekoran cuaca dengan hujan kuning kita katakan. Jadi banyak lagi fokus-fokus yang akan kami bawakan, suara daripada Pahang mengenai dengan pasca banjir yang sangat dahsyat yang berlaku beberapa hari lalu, dalam minggu yang lalu. Haris.
Ya, baik Faris. Mungkin akhir sekali, secara ringkasnya berbagi 1 minit ini, mungkin ada tak para penduduk yang berkongsi dari segi kerenah birokrasi ataupun bagaimana mereka nak mendapatkan bantuan-bantuan sama ada daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, bantuan kewangan, BWI, bantuan wang ihsan dan sebagainya, Faris? Baik, dari janda baik ni sendiri apabila saya sampai tadi, ada juga penduduk yang merungut. Bayangkan kenderaan, kereta, motor mereka hanyut dan naik ke sungai, hanyut terus, hilang entah ke mana. Tetapi apabila mahu mohon bantuan, ada juga mereka katakan perlu pergi ke balai polis di Bukit Tinggi. Bayangkan macam mana mereka nak berjalan kaki. Jadi ini antara perkara-perkara yang menjadi rungutan. Mungkin birokrasi ini perlu dilihat semula dari semua pihak, termasuk pihak yang terlibat. Kerana mangsa-mangsa banjir ini, mereka kadang-kadang tak ada kenderaan. Begitu juga di PPS. Apabila ada bantuan-bantuan, nak bantuan pergi ke PPS. Macam mana mereka nak gerak? Ini salah satu isu yang boleh di-highlight ataupun boleh diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwajib. Kerana mungkin perlu struktur balik, mungkin perlu melihat semula. Kita tidak mahu menyusahkan mangsa. Pada masa sama juga mungkin menyenangkan sedikit kerja mereka, begitu juga bantuan-bantuan dapat disalurkan. Ini antara perkara-perkara yang menjadi rungutan sepanjang saya berada di kawasan ini. Farid. Terima kasih Faris Azman. Terus mengangkat suara rakyat, berhati-hati pada masa sama penyakit pasca bencana dan juga penyakit bawaan air dan juga COVID-19 masih lagi menular pada ketika ini. Berhati-hati dan insyaAllah kita akan terus mengangkat suara rakyat dan membawakan perkembangan terkini di kawasan-kawasan pasca banjir dan pemulihan susulan bencana yang berlaku. Dan sekian cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.